Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat datang diucapkan kepada para ibu bapa. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada semua ibu bapa yang sudi meluangkan masa untuk sesi taklimat transisi murid tahun 1 sesi 2022-2023. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Ustaz Wan Muhammad Kushairi bin Wan Ibrahim, Guru Penolong Pentadbiran untuk menyampaikan taklimat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Masyitah binti Muhammad selaku penyelaras bagi tahun 1 Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar bagi sesi persekolahan 2022-2023. Suara saya boleh dengar ke? Hello. Okey, sedikit yang pertama, terima kasih kepada ibu bapa juga guru-guru yang turut serta dalam sesi taklimat persediaan tahun 1 sesi persekolahan 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar. Dan insyaAllah saya cuba ringkaskan, slide-nya tak banyak ni. Harap dapat berjalan dengan baiklah insyaAllah. Okey, pertama sekali saya bagi pihak sekolah mengucapkan tahniah lah kepada ibu bapa penjaga yang mana anak-anak telah terpilih untuk belajar, menimba ilmu di Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar bagi sesi persekolahan 2022-2023. Pagi ni kita akan laksanakan sedikit taklimat berkenaan dengan persediaan bagi murid-murid tahun 1. Kalau tengok pada penyertaan ni masih belum sepenuhnya ni. Kita ada 64 murid yang akan bersekolah di tahun 1 Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar. Sekarang ni 24 penyertaan untuk sesi taklimat ni. Mungkin kita akan, guru kelas akan maklumkan dari semasa ke semasa lah. Sekiranya ada apa-apa maklumat yang perlu disampaikan kepada ibu bapa. Okey, pertama sekali berkenaan dengan falsafah pendidikan. Rasanya ni tak perlu ni, semua dah maklum. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Ini Kementerian Pendidikan Malaysia punya falsafah pendidikan lah. Tujuan kita belajar untuk capai, anak-anak belajar untuk capai perkara-perkara inilah. Taklimat ni
bagi memastikan semua murid di tahap 1 matlamat pendidikan sekolah rendah, bagi memastikan setiap murid tahap 1 sekolah rendah menguasai kemahiran asas membaca, menulis, mengira. Dia ada lagi satu menakul untuk KSSR. Kecuali bagi murid berkeperluan khas MBK. Ini yang berada di kelas pendidikan khas lah. Setakat ni kita ada 6 murid berada di pendidikan khas. Dan kemungkinan akan tambah lagi seorang rasanya. Okey, seterusnya berkenaan dengan falsafah pendidikan juga. Setiap ibu bapa warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya mencapai umur 6 tahun dalam tahun persekolahan, anak itu didaftarkan di sekolah rendah. Ini masa tadika prasekolah. Tempoh pendidikan wajib adalah selama 6 tahun. Ini tempoh bagi pendidikan rendah, sekolah rendah. Okey. Penalti saya tak perlu baca lah. Ini denda ni. Bagi ibu bapa yang gagal memastikan anak-anak mengikuti pendidikan wajib, ada denda yang dikenakan lah. Okey, latar belakang sekolah. Ini barisan pentadbir, guru besar Encik Abdul Razak bin Husin. Penolong kanan pentadbiran saya sendiri, penolong kanan hal ehwal murid Cikgu Izal Azman bin Zakaria dan juga Cikgu Muhammad Bakhtiar bin Basir, guru penolong kanan co-curriculum. Organisasi bagi Jawatankuasa tahun 1 dipengerusikan oleh guru besar sendiri. Timbalan pengerusi saya Wan Muhammad Khusyairi, naib pengerusi 1 Cikgu Izal Azman PK Hal Ehwal Murid, dan juga naib pengerusi 2 Cikgu Muhammad Bakhtiar, penolong kanan co-curriculum. Penyelaras bagi tahun 1 sesi ini adalah Cikgu Masyitah binti Muhammad. Manakala setiausaha Cikgu Nur Faizah binti Osman, dan AJK-nya semua guru-guru tahun 1 yang akan mengajar pada tahun inilah. Okey, ini gambar guru kelas tahun 1. Setakat ni kita ada 2 kelas untuk makluman ibu bapa. Iaitu kelas 1 Wira dan juga 1 Satria. Kemungkinan kelas akan dipecahkan lagi kepada 3 kelas sekiranya bilangan murid bertambah. Setakat ni kita ada 64 orang murid tahun 1 yang berdaftar, dan saya dapati masih ada yang mendaftar. Kemungkinan kelas kita akan berpecah kepada 3 lah. Itu bila wallahualam nanti akan dimaklumkan kemudian. Dan anak-anak akan dipecahkan lagi lah. Akan disusun semula untuk berada di 3 kelas sekiranya kita terpaksa buka 3 kelas. Untuk sekarang ni guru kelas 1 Wira Cikgu Nur Faizah binti Osman. Manakala guru kelas bagi kelas 1 Satria Cikgu Yasini, anak perempuan Cangalai. Ini guru baru yang baru masuk sekolah Kem Iskandar pada tahun ini. Okey, seterusnya berkenaan dengan waktu pengoperasian sekolah. Kelas akan bermula, pembelajaran PDPC, kelas akan bermula pada 7.30. Rasanya jadual dah
dah diedarkan ke grup kelas masing-masing. Kalau belum, nanti guru kelas akan masukkanlah. Kelas pembelajaran akan bermula pada 7.30. Jadi murid-murid sebaik-baiknya hadir sebelum waktu pembelajaran bermula lah. Ini biasanya sekolah kita ni murid hadir awal. Waktu hadir 7.20 pagi. Oleh sebab kita masih lagi dalam SOP pandemik, 1 April nanti akan jadi endemik. Waktu pagi ni kita guru kelas atau guru waktu pertama akan ada sesi pengurusan murid di mana cikgu-cikgu perlu dapatkan tempahan untuk makan waktu rehat. Untuk makan waktu rehat, guru kelas akan uruskan pada waktu sebelum 7.30. Jadi amat digalakkanlah sekiranya murid dapat hadir awal. Ada soalan ke? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan? Ada soalan ? Okey, waktu balik, waktu pulang pada jam 12.30 tengah hari. Ini setiap hari, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Waktu pulang adalah pada jam 12.30 tengah hari. Okey, seterusnya untuk makluman waktu rehat bagi darjah 1, 2 dan 3 pada jam 9.30 hingga 10. 9.30 hingga 10 itu waktu rehat lah. Okey, seterusnya ini pakaian rasmi bagi murid Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar. Kalau sebelum ni prasekolah pakai t-shirt dan seluar track. Okey, untuk pakaian rasmi bagi darjah 1 hingga darjah 6 lah. Murid lelaki uniform lengkap, murid bertali leher, manakala murid perempuan yang beragama Islam berbaju kurung. Bagi murid yang bukan Islam boleh pakai blouse putih lengan pendek dan pinafore berwarna biru gelap, kasut hitam kasut hitam, putih pun dibenarkan. Cuma saya dapat maklumat daripada taklimat di PPD berkenaan dengan pakaian ni, digalakkan untuk pakai pakaian rasmi lah. Kecuali ada masalah tertentu, murid-murid dibenarkan untuk memakai pakaian yang sopan. Biasanya kita murid akan pakai t-shirt lah. T-shirt, sebaiknya t-shirt putih lah. Ataupun sekiranya ada baju KRMJ tu, karakter murid Johor. KRMJ ni karakter murid Johor. Ni yang baju warna merah, putih, biru ni, baju karakter murid Johor. Ini hanya ada di negeri Johor sahaja. Untuk aktiviti sukan dan juga aktiviti co-curriculum bagi murid-murid tahap 2 lah. Tahap 1 belum ada lagi. Okey. Ini berkenaan dengan pakaian rasmi. Okay, seterusnya
Berkenaan dengan tahun 1, untuk makluman ibu bapa, bagi 4 minggu pertama ni, bermula 21 hari bulan sehingga 21 hari bulan 3 sehingga 14 hari bulan April rasanya. Murid-murid tahun 1 akan terlibat dengan satu program yang dinamakan program transisi tahun 1. Program transisi ni kita ada 2 fasa. Nanti saya akan terangkan. Cuma yang pertama, kita nak tahu apakah objektif program ni dilaksanakan. Pertama, bagi membantu murid tahun 1 menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah atau tadika prasekolah kepada pendidikan formal. Kemudian yang kedua, untuk menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Yang ketiga, objektif yang ketiga adalah untuk membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan juga guru. Kalau di prasekolah, cikgu ada seorang je, kelas dia tu. Kalau sekolah camp ni kita ada 2 prawira dengan prasatria. Guru, cikgu ada seorang je. Yang ajar BM pun dia, yang ajar BI pun dia, yang ajar matematik pun dia. PJ pun dia. So untuk program transisi ni, untuk program transisi, kita nak bina hubungan antara murid tahun 1 ni dengan guru-guru yang berlainan lah, yang akan berada di kelas tahun 1. Juga membina hubungan antara murid dan rakan-rakan. Yang keempat, objektif yang keempat adalah untuk meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Okey, yang kelima, membantu murid mengurus diri sendiri. Ni kalau di prasekolah atau tadika, kalau makan, murid akan diuruskan oleh pembantu pengurusan murid. Kita ada di prasekolah, kita ada pembantu pengurusan murid. Kalau di tahun 1, murid akan urus sendiri. Cuma untuk sesi kali ni kita belum dibenarkan lagi, murid belum dibenarkan lagi untuk makan di kantin. Jadi waktu makan, waktu rehat, wakil murid atau guru akan ambil makanan daripada kantin lah untuk diagih-agihkan mengikut tempahan masing-masing di kelas masing-masing. So waktu makan ni murid akan urus diri sendiri. Kalau kat prasekolah, murid makan dalam pinggan disediakan. Lepas tu cawan air disediakan. Jadi untuk di tahun 1 ni, murid akan urus diri sendirilah. Akan dipantau oleh cikgu semasa makan. Dan juga berkenaan dengan pembelajaran, murid kena urus sendiri. Barang-barang dia, alatan-alatan persekolahan, pensel, pen, pensel warna, pengorek, gam, semua diuruskan sendiri oleh murid. Jadi diharapkan ibu bapa dapat membantulah, melatih anak-anak sentiasa memberi nasihat berkenaan dengan alatan-alatan persekolahan. Nanti akan berlaku anak-anak akan buat balik pensel member kawan sebelah. Itu biasa. Dan ibu bapa perlu maklumkanlah supaya anak-anak kembalikan semula kepada kawan dia. Itu perkara biasa. Jadi
seeloknya digalakkanlah setiap alatan anak tu ditulis nama supaya senang dicari dan boleh dipulangkan sekiranya terambil. Okey, seterusnya yang keenam, objektif yang keenam untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Dalam masa 4 minggu ni, 4 minggu pertama naik sekolah nanti, murid belum belajar menggunakan buku teks lagi. Kita ada modul khas yang disediakan untuk 4 minggu yang pertama ni. Kita ada 2 fasa untuk program transisi bagi tahun 1. Okey, tempoh pelaksanaan program transisi bagi murid tahun 1 ni selama 4 minggu. Kita ada 2 fasa pelaksanaannya, iaitu fasa yang pertama, fasa penyesuaian dia panggil. Fasa penyesuaian. Selama 2 minggu, bermula daripada 21 Mac hingga hujung bulan Mac 31. Antara aktiviti adalah aktiviti suai kenal. Ini nanti aktiviti yang akan dilaksanakan oleh guru-guru tahun 1 lah. Dan belum menggunakan buku teks. Aktiviti fizikal, ada PJ atau senaman. Cuma kita masih menerima maklumat terkini berkenaan dengan pelaksanaan yang dibenarkan bagi mematuhi SOP yang ada lah. Aktiviti rutin ini kita akan antara aktiviti rutin adalah aktiviti melibatkan murid-murid dalam kelas seperti agihan atau bimbingan mendidik murid-murid untuk membersih kelas. Nanti yang ni guru kelas atau guru tahun 1 akan membantu. Kemudian ada aktiviti pembelajaran, perbualan awal dan juga rehat. Okey, seterusnya fasa kedua, 2 minggu juga akan berlangsung bermula 3 hingga 14 April. Antara aktiviti yang dijalankan mengikut tema yang telah ditetapkan. Ada beberapa tema lah yang telah ditetapkan. Fasa kedua ni juga untuk memastikan murid menguasai pengetahuan kemahiran dan nilai yang perlu untuk pembelajaran seterusnya. Dalam fasa kesediaan ni, murid-murid ada aktiviti pembelajaran, tapi aktiviti pembelajaran ni mengikut modul yang telah disediakan lah. Ada BM-nya, BI, Matematik, Sains, semua ada. Cuma dia bertema, dia masih lagi bertema. Dan kedua-dua fasa ni, bagi kedua-dua fasa akan ada pentaksiran. Pentaksiran ni untuk melihat perkembangan setiap murid lah. Dan ini akan setiap cikgu yang melaksanakan pentaksiran ni dia ada instrumen yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, itu berkenaan dengan tempoh pelaksanaan program transisi selama 4 minggu. Selepas 4 minggu, murid akan belajar seperti biasa mengikut jadual yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Okey, seterusnya berkenaan dengan peranan ibu bapa. Apakah peranan yang perlu dilaksanakan oleh ibu bapa? Yang pertama, menyediakan anak dari segi mental
sosioekonomi dan juga fizikal. Pastikan anak-anak bersedia. Yang kedua, menghubungi guru untuk mengetahui perkembangan anak-anak. Yang ketiga, memastikan kelengkapan pembelajaran. Yang keempat, memerhati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak-anak. Ini kat rumah lah. Yang kelima, membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran. Ini ibu bapa boleh bantu di rumah lah. Harapnya tahun ni tak ada lagi PDPR. Pening kepala. Okey. Ini pentaksiran yang saya telah sebutkan tadi, iaitu satu kaedah yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan semula jadi, tidak formal, dia bukan periksa. Dan dia bersifat diagnostik dan berterusan sepanjang masa. Cikgu-cikgu akan melihat keseluruhan murid tersebutlah. Dan yang ketiga, dinilai melalui pemerhatian, lembaran kerja dan juga lisan. Ada 3 kaedah pentaksiran yang akan dilaksanakan, sama ada dari segi pemerhatian, cikgu perhati tengok. Yang kedua, lembaran kerja, yang ni bertulis. Dan yang ketiga, soal jawab, lisan. Tengok respon anak-anak terhadap soalan yang cikgu bagi. Itu pentaksiran yang akan dilaksanakan. Untuk sesi 4 minggu ni kita ada instrumen khas lah untuk pentaksiran. Selepas 4 minggu ni, pentaksiran akan dilaksanakan dalam kelas, dinamakan pentaksiran bilik darjah. Yang tu mengikut mata pelajaran masing-masing lah. Itu yang khas, yang menggantikan peperiksaan. Okey, berikutnya adalah maklumat yang sebelum persekolahan. Pertama, hari pertama persekolahan adalah pada 21 Mac 2022, iaitu hari Isnin. Tahun ni pelik sikit. Biasanya kita dekat Johor ni hari Ahad sekolah. Tapi kali ni diselaraskan seluruh Malaysia. Sekolah bermula pada 21 Mac, hari Isnin. Yang kedua, berkenaan dengan buku teks. Bagi murid tahun 1, maksudnya sebelum semuanya belum dapat buku teks lagi, buku teks akan diagihkan dalam minggu transisi. Dalam minggu transisi ni akan diagihkan kepada semua murid tahun 1 lah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga berkenaan dengan jualan buku tulis. Rasanya maklumat ni telah disampaikan oleh guru-guru kelas dalam grup masing-masing. Senarai bayaran pun dah disediakan. Akan diadakan di kedai buku Sekolah Kebangsaan Kem Iskandar pada 20 Mac, hari Ahad. Hari Ahad ni akan bermulalah untuk jualan buku tulis. Maklumatnya telah disampaikan dalam grup kelas masing-masing. Bagi ibu bapa yang tidak berkesempatan untuk membeli buku tulis pada tarikh 20 Mac ni, tarikh-tarikh seterusnya pun telah dimaklumkan juga. Kecuali hari Rabu kita cuti. 23 hari bulan Mac, cuti hari keputeraan Sultan Johor. Yang keempat, perubahan sebarang perubahan dan maklumat terkini akan dimaklumkan oleh guru kelas tahun 1 dalam grup
kelas masing-masing lah, grup WhatsApp masing-masing. Dari semasa ke semasa lah sekiranya ada apa-apa maklumat yang perlu disampaikan. Okey, seterusnya ini berkenaan dengan senarai harga buku. Rasanya ni maklumat telah dimaklumkan dalam grup WhatsApp. Ini tarikh. Bagi yang tidak dapat hadir pada hari tersebut, boleh hadir pada hari Rabu ni dibatalkan rasanya. Cikgu Nurul Syuhada rasanya telah maklumkan tarikh ni ditangguhkan sebab hari Rabu ni adalah cuti. Nanti guru kelas akan maklumkanlah berkenaan dengan penjualan buku di sekolah. Okey, hal-hal lain yang pertama berkaitan dengan kesihatan. Sekiranya murid tak sihat, bergejala, tak perlu hadir ke sekolah, ibu bapa perlu dapatkan rawatan lah daripada doktor, hospital atau klinik, berehat dan makan ubat mengikut nasihat doktor. Sekiranya positif, perlu dimaklumkan kepada guru kelas. Dan untuk tahun 2022-2023 ni, pihak sekolah akan memilih murid secara random untuk dilaksanakan ujian saringan menggunakan test kit yang telah disediakan oleh pihak kementerian. Sekolah kita pun dah dapat test kit tersebut. Nanti kita akan guru yang berkenaan lah, penyelaras bahagian kesihatan ni akan membuat pilihan secara random murid-murid yang akan terlibat. Dan peranan ibu bapa setelah sekiranya anak-anak terpilih, ujian saringan COVID ni perlu dilaksanakan di rumah dan keputusan ujiannya perlu dimaklumkan kepada pihak sekolah. Okey, seterusnya berkenaan dengan hal-hal lain bahagian keselamatan. Ini barang-barang yang dilarang bawa ke sekolah lah. Barang kemas, ni pakai rantai emas, gelang emas. Itu dilarang lah. Kalau boleh tak perlu pakai lah. Takut hilang. Takut hilang susah. Yang kedua, alat-alat permainan. Alat-alat permainan, telefon bimbit, gadget. Itu kalau boleh tak perlu dibawa ke sekolah lah. Dan juga senjata atau objek berbahaya. Ini pun pastikan dalam beg anak-anak, ibu bapa kena pastikanlah tak ada barang yang berbahaya lah. Untuk makluman pada tahun lepas, ada murid tahun 1 yang bawa ke sekolah duri landak. Duri landak ni dia tajam. Ada yang bawa ke sekolah, saya pun tak pasti daripada mana dia dapat. Dia bawa ke sekolah duri landak tu. Kita takut waktu dia bergurau-gurau, cucuk kawan. Itu yang kita takutlah benda tu berlaku. So kena pastikan anak-anak tak bawa benda-benda yang berbahaya lah ke sekolah. Pisau, gunting kalau biasanya darjah 1, 2, 3 ni dia bawa gunting sebab untuk potong kertas, untuk PSV ke. Gunting kalau boleh jangan beli gunting yang hujung dia tu tajam. Ada gunting yang hujung dia tajam, kalau boleh tak dibawa ke sekolah lah. Ada yang kat tangan Kunci tangan. Ada soalan ke apa tu?
Nur Farhana. Tak ada, salah tekan. Kan dah kena. Okey, seterusnya hal-hal lain berkaitan dengan maklumat peribadi murid. Ibu bapa penjaga perlu sentiasa kemaskini nombor telefon bimbit, alamat kediaman, ini sekiranya ada perubahan lah, dan juga status kesihatan murid. Ini dah disebutkan tadi. Dan angkat tangan lagi tu. Nur Farhana, ada apa? Ada soalan ke? Biasanya kat dalam kelas angkat tangan ni nak tanya. Okey, seterusnya dah nak habis ni. Persediaan sebelum ke sekolah. Ibu bapa boleh, ni peranan yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa lah. Yang pertama, memberi gambaran yang menyeronokkan tentang sekolah. Yang kedua, menyediakan kelengkapan secukupnya. Biasanya murid, ini pengalaman lah pengalaman berlaku kat sekolah. Antaranya ialah berlaku juga pada murid tahun 6 tahun 6 pun berlaku ni. Pemadam tak cukup. Bukan tak cukup, tak ada. Pinjam dengan member sebelah. Pinjam pemadam. Perkara-perkara tu sepatutnya setiap murid adalah. Bagi murid tahun 1, 2, 3 ni biasanya dia akan meminjam pensel warna. Kadang pensel warna dia warna merah tak cukup. Tak ada. Pinjam dengan kawan. Jadi kelengkapan peralatan ni perlu disediakan secukupnya lah. Kemudian ibu bapa juga perlu membimbing anak-anak berkenaan dengan kemahiran pengurusan diri. Cara makan. Untuk makluman, kalau sebelum ni makan sebenarnya guna sudu atau garpu. Kalau sebelum ni lah. Tapi akhir-akhir ni dah dibenarkan kot untuk makan menggunakan tangan. So di sekolah kita ada sediakan tong air untuk tempat basuh tangan. Sebenarnya tong air untuk basuh tangan di koridor yang kita sediakan tu bukan untuk basuh tangan semasa makan. Itu asalnya adalah untuk menggantikan hand sanitizer, di mana ada sebahagian murid sekolah rendah yang tangannya alahan kepada hand sanitizer ni. Jadi kita mengambil inisiatif menggunakan air dan juga sabun. Itu tujuan sebenar kita letak tong air dan juga sabun yang berada di koridor-koridor lah. Tapi akhir-akhir ni dia dah jadi tempat basuh tangan. Jadi kena bantulah, kena bimbing, kena didik anak-anak macam mana cara basuh tangan yang untuk cuci tangan lah selepas makan. Dan ni penting, yang warna pink tu. Disiplin masa tidur dan bangun awal. Ini cabaran ni. Pastikan anak tidur awal lah. Anak-anak tidur awal. Pada sesi yang lepas, sesi PDPR ada anak-anak yang tak bangun-bangun tidur pagi. Menyebabkan anak-anak tak dapat join kelas. Jadi pastikan anak-anak dapat tidur awal. Biasanya yang mengganggu anak-anak untuk tidur awal ni adalah gadget lah. Main game. Main game sampai pukul 1. Jadi ini perlu dikawal lah supaya anak-anak boleh bangun awal dan dapat belajar tanpa rasa mengantuk kat sekolah. Okey. Seterusnya, dah habis.
Okey, sekian terima kasih. Dah berakhirlah kita punya sesi taklimat untuk program transisi bagi tahun 1 sesi persekolahan 2022-2023. Apa-apa maklumat nanti akan dimaklumkan oleh guru kelas dalam grup kelas masing-masing lah. Okey, rasanya itu sahaja untuk sesi taklimat pada kali ini. Sekiranya ada apa-apa persoalan, dipersilakanlah. Cikgu Masyitah ada maklumat tambahan nak dimaklumkan selaku penyelaras? Untuk setakat ni tu je lah. Seperti apa yang Ustaz cakap tu lah. Okey, terima kasih. Ada apa-apa pertanyaan yang saya boleh jawab, saya jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan maklum pada pihak guru besar lah. Ada ibu bapa? Daripada ibu bapa? Cuma untuk yang tak dapat hadir beli buku tulis pada hari Ahad tu, boleh datang ke sekolah pada hari Isnin, Selasa dan juga Khamis pada pukul 1 hingga 2 petang. Okey. Hari Rabu, sebab hari Rabu tu kita cuti. Jadi boleh datang hari Isnin, Selasa, Khamis pukul 1 hingga 2 petang. Ada soalan tu daripada Aina Zulaika. Nak tanya ke? Angkat tangan. Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya, yang yuran PIBG tu bila ya? Apa dia? Dengan ambil buku ke bukan? Tak jelas. Tak jelas. Hello, Ya. dengar tak? Saya nak tanya mengenai yuran PIBG. Yuran? Yang itu bila ya? Yuran PIBG? Itu nanti Itu mesyuarat PIBG pun belum lagi ni. Okey. Saya nak tanya yang itu saja. Belum, kita belum tentukan tarikhnya lagi. Nanti nanti untuk makluman mesyuarat PIBG kita akan maklumkan kemudian. Terima kasih. Ada lain-lain soalan berkenaan dengan anak-anak tahun 1? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan tuan. Anak saya pergi PPK Mersing baru dapat surat untuk job sekolah sebab tak ada dalam sistem. Okey. Jadi untuk hari Ahad ni saya hantar job tu yang siap dengan surat tu ke pejabat. Jadi macam mana saya nak confirmkan kelas ataupun macam mana tindakan saya selanjutnya? Nanti hari Ahad tu akan anak nama apa Dalam senarai memang belum ada Hello? Dah hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah pergi ke PPK, nama dia Kasih Bahiyah. Dia ada tadika hari tu dekat sekolah Mersing juga. Cuma tak ada dalam sistem. Saya dah buat benda tu, cuma nak hantar ke sekolah pada hari Isnin. Dalam senarai nama murid tahun 1 yang ada, yang dimasukkan oleh guru kelas tu, ada nama tak? Belum ada. Kalau belum ada, nanti hari Ahad kita akan maklumkanlah kelas mana-mana. Baik. Jadi hari Ahad saya akan pergi ke pejabat, saya confirmkan balik. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Saya faham. Saya pergi hari Ahad ni. Okey. Terima kasih tuan.
Okey, siapa ada soalan lain? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Cikgu, tuan. kalau anak pergi sekolah, Aha. boleh naik basikal? Boleh. Tak salah. Boleh. Tak ada masalah. Kita ada ruang untuk letak basikal dekat sekolah tu. Cuma bila dia sampai kat pintu pagar, dia kena turun lah. Okey, cikgu, masih. Okey, sama. Okey, ada lain-lain. Untuk makluman disebabkan kita masih lagi dalam pandemik dan akan diteruskan dengan endemik nanti, COVID-19 ni, murid-murid setakat ni perlu memakai mask. Mask perlu dipakai dan diharapkan ibu bapa dapat pastikan anak-anak pakai mask lah. Kalau darjah masa prasekolah tu ramai tak pakai. Untuk tahun 1, 2, 3 sehingga tahun 6 ni harap anak-anak dia pakai mask semasa berada dalam kawasan sekolah lah. Okey, ada soalan lain? Sekarang jam pukul 10.50. Sekiranya tak ada soalan ataupun sekiranya lepas ni ada persoalan yang ingin diutarakan, ibu bapa boleh maklumkan dalam grup kelas masing-masing lah. Maklumkan dalam grup kelas masing-masing sebarang persoalan untuk ditanya dalam grup kelas masing-masing. Jadi untuk akhirnya saya serahkan kembali kepada Cikgu Masyitah selaku penyelaras. Silakan. Muhammad Kushairi atas taklimat sebentar tadi. Baiklah, sekiranya ada sebarang pertanyaan atau persoalan, ibu bapa boleh berhubung dengan guru kelas masing-masing ya. Untuk guru kelas